Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumi syai'an. Babu ma ja'a fi waqtil Jum'ah. Bab datang ini menyatakan waktu Jumaat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salat sembahyang tu kanat adalah ia 'alal mu'minin atau orang beriman kitaban, mana ketetapan mawquta yang berwaktu. Ya, makna sembahyang syarat dia mesti ada waktu. Jangan dia pakai sembahyang ya, main zuhur pukul 9.30. Kita masuk waktu lagi. Orang kan tak tahu. Kita nak sembah dia juga. Jangan pandai-pandai. Dia buat tu benda siap. Yang mengikut syarat-syarat ni. Kalau langgar je maka tidak diiktiraf, bahkan tak sah sembahyang kalau tidak ada syarat dan rukun. Maka sini berhubung ni sembahyang Jumaat. Ketahui kiranya saudaraku, boleh bermula waktu sembahyang Jumaat tu ialah kemudian daripada gelincir matahari. Sama dengan waktu zuhur. Mana gelincir matahari wassalah sembahyang Jumaat. Dengan beberapa hadis yang menunjukkan atas demikian, dan satu daripadanya keluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tamil syams. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW adalah ia sembahyang akan Jumaat waktu gelincir matahari. Yang matahari itu ini dipanggil yakinan. Waktu macam ni dipanggil yakinan, secara yakin. Ya. Adapun kita guna jam tu bukan yakin, itu zan. Ya, zan di mana apa? Tajwizul amraini ahaduhuma azharu minal akhar. Ya, makna dia terlebih daripada separuh. Kalau makna sama aja, itu dipanggil syak. Jadi dalam fiqh cukup zan tu dikira sah. Tak apa. Ya. Kecuali kalau terang-terang nyata salah tu tak boleh. La ibrata bizan al-bainul khata'. Tidak dikira dengan zan apabila nyata khata'. Ya. Dia tengok jam kemudian dia pun sembahyang. Dah pukul 2 ni sembahyang. Kan? Waktu gelap. Rupanya jam dia mati. Tengok jam orang lain baru pukul 12.30 belum masuk zuhur lagi. Tengok pula mana ataupun dia tak tengok matahari, dia tengok matahari tu awal lagi, matahari dia tengok belum lagi masuk, dah ada sembahyang maghrib. Contohnya lah tu. Maka dia tengok jam dia dah masuk kan 7.30 dah misalnya, dah masuk maghrib. Tiba-tiba dia tengok hakikat sebenarnya matahari dia nampak lagi, belum masuk lagi. Dia duduk tepi pantai misalnya, jadi tempat itu nampak matahari masuk. Dia tengok matahari, ada lagi berbola matahari. Makna apa? Dia sembahyang tadi maghrib tidak sah. Sebab apa? Zan dia bila tersilap dia tak pakai. La ibrata bizanni al-bainul khata'. Bila dia nyata salah, itu tak boleh. Jadi antara dalil kita guna matahari dengan jam, matahari itu yakin gelincir betul sah, kita sembahyang lah. Ini biasa kalau ukur asar asar kebiasaan ni kadang 15 minit kita lewat. Kalau kita ukur tu betul, biasa 15 minit dah masuk dah, kemudian baru azan. Itu tak apalah, maknanya jangan dibantai sembahyang belum masuk waktu. Yang ni dah lepas. Tapi nak cerita itulah. Jadi kalau kita ukur tu betul, kita tengok dah masuk dah, kayu pengukur 1 kaki, tiba-tiba bayang dah pergi 1 kaki lebih, kita pun sembahyang asar, hukum dia sah. Orang pun tanya, orang belum azan lagi lah. Saya sembahyang kena masuk waktu, bukan kena azan, cakap dia. Kalau kau sembahyang kena azan, kalau orang tak azan, kau tak payah sembahyang. Kan, tunggu-tunggu azan asar tak azan, tunggu-tunggu tak azan sampai maghrib. Kalau kau tak sembahyang, orang tak azan, orang maut. Ya, kita sembahyang kena masuk waktu, bukan kena azan. Cuma azan itu sunat. Ya, dan azan tu pun ada khilaf ulama. Dalam Asybah wan Nazair dia kata azan tu apa? Azan tu li salah ke atau azan li waqti salah? Kalau azan tu li waqti salah, kita pakai kaul itu, azan kena waktu sembahyang masuk.
Jawab dia bila masuk waktu kita azan. Dah jauh tak payah azan. Ya, dah lepas 10 minit ke 2 minit tak payah azan, kita kamat aja. Itu kalau berlaku kaul mengatakan azan li waqtis salah. Kalau kaul yang kedua mengatakan azan li salah. Azan tu kena semayang. Kita nak semayang zuhur, azan. Walaupun dah tengah waktu, pukul 2 dia azan, tapi jangan pergi ke masjid. Azan sendiri lah. Pergi masjid kan 20 orang, 20 kali azan kat masjid. Dia buat azan kat masjid zuhur, seorang lagi datangkan azan gitu, maut je. Yang kampung mati nak kiamat tu ni. Jadi maknanya dia azan untuk diri saja. Itu dua kaul. Bakal tuan-tuan pergi di Fatani, sebab kita belajar di Fatani dulu. Kalau sembahyang isyak ni, azan paling banyak kan, canggah. Sebab apa? Ni guru ni tarik panjang sikit kuliah dia, lebih 10 minit. Kena tengok azan masjid ni. Kejap lagi yang sana azan pula, kejap lagi yang sana pula azan. Mana dia pakai kaul apa? Azan lis-salah. Azan kena nak sembahyang. Jadi oleh kena sembahyang isyak dia azan lah. Tak apa, ada kaul tu. Jadi mereka dah biasa tak pula kan. Kalau kita orang sembahyang dia azan lagi. Satu ketika bila kita baca kitab agak terlajak. Jadi Tok Bilal tanya nak azan tak? Kita kata mana-mana boleh. Dia termenung, dia kata nak azan tak? Kita kata mana-mana boleh. Dia pening, dia tak faham mana-mana boleh. Dua kaul pilih lah. Kalau nak pakai kaul kata azan kena waktu, tak payahlah, bahawa waktu dah masuk kan, kamat. Kalau nak pakai azan kena semayang, azan tak ada masalah. Dua kaul ada tu. Itu dalam Al-Ashbah wan Nazair mungkin. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang akan Jumaat waktu gelincir matahari. Ini apa ni? Yakinan, ni yakin. Bila pakai matahari itu yakin. Dan kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Salamah Ibn al-Aqwa dan Jabir dan Az-Zubair. Dan katanya lagi bermula hadis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah Jumaat itu mana waktunya? Kata Abu Isa Tirmizi, lihat telah ijma' atasnya kebanyakan ahli ilm. Ahli ilm mana ahli ijtihad. Bahawasanya waktu Jumaat apabila gelincir oleh matahari daripada rembangnya seperti waktu zuhur, sama waktu zuhur gila. Gelincir pada rembang. Sebab tu kalau kita biasa kadang-kadang dia orang diistiharkan matahari betul tepat dekat atas Kaabah. Itu kalau kita kira had istiwa tu duduk tu, itu kita tengok betul. Kalau gelincir sikit memang dah masuk. Tapi bila dia dah lama tu kadang dia punya farak dia dah sengit sikit kan. Jadi yang sengit tu dipanggil bayang rembang. Jadi kita ukur tu, kita tolak bayang rembang, dia punya darjah dia lebih tu confirm masuk. Sebab kita sini bayang rembang. Dan ialah perkataan Imam kita Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Isa' Ar-Rahwain radhiyallahu anhu majma'in, dan telah memikir, telah ijtihad setengah mereka itu bahawa sembahyang Jumaat itu apabila disembayangkan dahulu daripada gelincir matahari, bahawa harus ia juga sebagaimana kemudian daripada gelincir. Ada juga pendapat maknanya belum masuk, belum gelincir matahari sikit tu bolehlah. Tu Dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal, dan barang siapa sembahyang ia akan Jumaat dahulu daripada gelincir, maka bahawasanya tiada memikir ia atasnya ulang sembahyang. Mana tak payah ulang, maksud apa? Sah lah. Sembahyang kalau tak sah kena ulang balik. Kita sembahyang, nyata sembahyang kita tak sah tadi. Mana? Kiblat tempat lain. Saya pernah kena sekali dengan ramai. Malam ni sembahyang isyak, masjid tu dah tutup. Dia kita ambil sembahyang, lepas sembahyang tengok, mihrab sana. Rupa terbalik, menghadap sana. Bila nyata bahawa salah, balik kena ulang balik. Dalam waktu dipanggil ulang. Kalau dah habis waktu, kena panggil qada. Kita sedar tu dah habis waktu dah. Salah sembahyang tadi. Kiblat tempat lain misalan dia. Maka wajib dia qada balik. Qada bila dah habis waktu. Ada pun sebelum habis waktu dia sedar, maka i'adah dia panggil ulang balik sembahyang tu. Tak berdosa sebab bukan salah dia. Rufi'al kalam anis salas, dia angkat kes kalam daripada 3 perkara. Di antaranya apa? Al-khata', dia tersalah, bukan sengaja. Jadi Imam Ahmad kata tiada memikir ia atasnya ulang. Dia tak payah ulang, mana sah.
Ada tu pendapat lah, tapi kalau mutamak kita pakai lah gelincir. Dan kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, sesungguhnya telah berkata Imam Malik dan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan jamhur ulama daripada sahabat dan tabi'in, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu tiada harus Jumaat melainkan kemudian daripada gelincir matahari daripada rembangnya. Mana matahari dah gelincir, barulah betul masuk waktu ni. Dan tiada menyalahi ia ini melainkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq Ar-Rahawai, maka mengharuskan oleh keduanya akan didahului pada gelincir. Pendapat dia suruh dia sembahyang lepas gelincir, tapi kalau sebelum gelincir pun dia tak komen apa, dia tak kata kena qada balik, maknanya sah juga. Masalah 482, Jumaat itu manakah awal akhir waktunya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Um, induk Imam Syafi'i, bermula waktu Jumaat barang siapa barang yang antara gelincir matahari hingga akhir waktu zuhur. Waktu Jumaat zuhur samalah tu maksudnya, dahulu daripada keluar imam daripada sembahyang Jumaat. Ya Allah, barang siapa sembahyang akan dia kemudian daripada gelincir matahari hingga ada salamnya daripadanya dahulu daripada akhir waktu zuhur, maka sungguhnya sembahyang ia akan Jumaat, mana sahlah dalam waktunya. Dan nama berjumaat, maka dinamakan orang tu sah sembahyang dia berjumaat mana, melainkan bahawa ada ia dalam negeri yang telah berjumaat ia padanya dahulu. Kata Imam Syafi'i, dan barang siapa tiada memberi salam ia daripada Jumaat itu hingga keluar akhir waktu zuhur, dan saya tiada memadai akan dia Jumaat, dan baginya zuhur dan atasnya semayang 4 rakaat. Jadi semayang Jumaat tadi belum dapat 4 rakaat lagi, tiba orang dah bang asar, jawab dia semayang tu kena buat 4. Tak boleh buat 2 lagi dah, terus automatik bertukar, dah jadi zuhur, sembahyang tu jadi zuhur. Sudah masalah khutbah Jumaat dan waktunya. Kata Imam Syafi'i, dan tiada harus dimulai khutbah Jumaat itu hingga nyata gelincir matahari. Mana dah masuk zuhur barulah berkhutbah. Dan kata Imam Syafi'i, maka bila mulai seorang akan khutbah Jumaat dahulu daripada gelincir matahari, mana belum masuk lagi waktu Jumaat, waktu zuhur tu, kemudian tergelincir matahari itu, maka ia pun mengulangi balik khutbahnya. Nasai memadai daripada Jumaat, jadi kena ubah ulang balik khutbah. Dan jika tiada diulang kemudian daripada gelincir mata, nasai tidak memadai Jumaatnya. Dia bantai baca khutbah dia 12.30 belum masuk lagi. Tiba kejap lagi masuklah, dengar orang tempat lain azan Jumaat. Dia pun kona balik, dia pusing balik, dia khutbah balik. Maka sah. Tapi kalau dia tak pakai, dia pakai yang tu je, jawab dia tak sah Jumaat. Dan adalah atasnya bahawa sembahyang ia 4 rakaat zuhur. Dan jika sembahyang orang akan Jumaat di dalam kelakuan yang tiada memadai ia daripadanya padanya, kemudian mengulang ia akan khutbah Jumaat. Dia sembahyang Jumaat adalah cacat. Dia punya syarat rukun yang tadi tak masuk waktu lagi. Jawab dia, kemudian tu diulang balik akan khutbah Jumaat. Dan pula jatuh sembahyang tu dalam waktunya, nasai memadai. Jadi bila diulang dalam waktu sah lah. Maka jika tiada demikian, nasai sembahyang akan dia oleh zuhur. Kalau tak buat gitu, mana kena sembahyang zuhur. Dan bermula waktu yang habis padanya Jumaat ialah barang yang ada gelincir matahari sampai masuk asar. Mana bayang tu kalau kita ukur lebih pada seumpama bayang sekaki, dan lebih sekaki lebih tu atau masuk dah masuk asar lah, habis dah waktu Jumaat habis. Dan satu lagi masalah Jumaat habis dalam waktu asar, apa hukum dia? Kata Imam Syafi'i, dan tiada memadai Jumaat itu hingga berkhutbah imam akan 2 khutbah, dan sempurnanya salam Jumaat itu dahulu daripada masuk asar. Yang maksudnya dihabiskan dalam waktu zuhur, waktu Jumaat lah. Kata Imam Syafi'i, maka jika masuk awal waktu asar,
dah masuk asar lah. Dahulu daripada salam, dia belum salam, dia tahiyat akhir salam, ya, belum salam wala azan asar, ya, belum bersalam daripada Jumaat, maka atasnya menyempurnakan Jumaat dengan zuhur 4 rakaat. Jawab dia kena bangun balik, tambah 2 lagi, ya, automatik. Ini panggil pakai auto. Dia bagi air auto, sap, tengah sini dia tukar jadi zuhur, ya, tak payah dia niat-niat zuhur tapi dia masuk terus zuhur. Maka jika tiada memperbuat akan Jumaat hingga keluar daripada waktu zuhur, dia tak buat Jumaat, ya, keluar zuhur, maka atasnya memulai akan Jumaat itu akan zuhur 4 rakaat atau di antara waktu-waktu Jumaat tadi. Makna walasi sama dengan zuhur waktu. Dan semakal masalah 485 wallahu a'lam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Karim.